Black Clover chapter 324 yang bertajuk Children's Playground. So chapter ni memang menarik lah, okay, sebab banyak sangat action dan juga fighting scene yang berlaku pada chapter kali ni. Baik, pada awal chapter kali ni, Zora yang menerima tumbukan daripada Lucifero ni, dia berjayalah counter balik serangan Lucifero tu dengan menggunakan counter trap magic yang telah berada pada seluruh badan Zora ni. So macam biasalah, counter trap magic Zora ni, dia boleh absorb, dia boleh serap magic yang musuh serang dan dia macam bagi balik ataupun dia pantulkan balik serangan tu kepada musuh, macam yang Zora lawan Langris sebelum ni. Jadinya dengan cara tu Zora absorb, dia serap semua serangan Lucifero dan dia kumpulkan kepada satu titik serangan di tangan kanan dia. Kemudiannya dia balas baliklah, dia serang balik dengan magic yang diserap tadi kepada penumbuk Lucifero ni. Baik, kemudiannya selepas Zora dapat counter serangan Lucifero, Lucifero ni kemudiannya dia tengok grimoire Zora dan dia rasa macam annoying. Yelah, sebab Zora ni memang takkan dapat handle serangan Lucifero kalau tanpa bantuan grimoire ni. Jadi pada si Lucifero ni, manusia mampu berdepan dan mampu lawan dengan dia hanyalah disebabkan manusia ada grimoire je. Sebabnya grimoire ini adalah satu-satunya benda yang membantu manusia ataupun membantu pengguna dia untuk menggunakan magic ataupun sesuatu ability di tahap yang penuh secara full potential. Baik, selepas Zora dah jalankan kerja dia tadi, Yami dan Nah mula muncul di hadapan Zora untuk menentang Lucifero. Jadi pada masa tu kita boleh tengoklah bagaimana Black Moon Yami combine ataupun dia bergabung dengan Shadow Magic Nah. So dekat sinilah kita boleh tengok bagaimana Yami dan Nah combo magic diorang, okay, Dark Magic dan juga Shadow Magic untuk lawan Lucifero. Baik, kemudiannya Yami kata kepada Nah yang walaupun Nah ni dah kenal ataupun dah tengok, dah saksikan sendiri perangai dan juga sikap anggota Black Bull ni, kemudiannya Yami tanya kepada Nah, which is anggota-anggota Black Bull ni semua adalah orang-orang yang menarik kan? Sebab yelah, masing-masing ada perangai masing-masing. Jadi nak tak nak, walaupun dia tak suka sebenarnya, tapi Nah ni dia tetap bersetuju dengan apa yang Yami kata tu. Dan Nah kata yang semua anggota Black Bull ni sebenarnya dah jauh melampaui apa yang dia jangkakan. So kemudiannya Yami kata jika ahli skuad Black Bull dah sampai sejauh ni, maksudnya masing-masing dah jadi kuat sehingga boleh berdepan dengan Devil ni. Jadi dia dengan Nah pun kena mainkan peranan juga untuk jadi lebih kuat. Sebab dia dan juga Nah ni captain dan juga vice captain kan, ketua dalam skuad tu. Jadi seterusnya Yami ni dia kata dia tak tahu macam mana banyak sangat magic power yang mengalir dalam diri dia. So apa yang Yami kata ni sebenarnya berkait dengan chapter yang sebelum ni, yang Grey kata tubuh badan Yami dah berubah jadi agak lain. Kemudian Nah pula kata yang serangan sebelum ni telah pun menyebabkan Slotos ni tertewas. Slotos ni Devil si Nah ni lah. Jadi bila Slotos pun dah tumbang, Nah minta Gimodilo untuk handle serangan seterusnya. Jadi bila mereka berdua, Nah dan Yami ni dah ada idea lah untuk serang Lucifero. So diorang berdua ni memang all out berhabis-habisan menggunakan mana zone secara sepenuhnya. Dan diorang combine, diorang gabung magic diorang dan terhasillah spell magic yang baru, iaitu Dark Magic dan Shadow Magic Children's Playground. Magic yang diorang combine ni memang agak padu lah. Hampir seluruh kawasan pertarungan tu dipenuhi dengan Shadow Magic dan juga Dark Magic. Dia seolah-olah macam memerangkap Lucifero dalam kawasan tu. So Yami dan Nah ni dia boleh masuk keluar melalui bayang-bayang magic yang diorang combine tu. Dan tak cukup dengan tu, bila diorang masuk, magic tu akan mengeluarkan klon-klon Yami dan Nah dalam bentuk bayang-bayang ataupun kegelapan macam tu. Dan klon tu semua menyerang Lucifero. Tapi tak semudah itulah untuk serang Lucifero. Dia sekadar mengganggu si Lucifero ni je. Dan pada masa tu, berdasarkan magic yang diorang combine tu, diorang kata darkness spread shadows dan shadows create darkness. Maksudnya dekat sini, kegelapan menyebarkan bayang-bayang dan bayang-bayang ni pula akan menghasilkan kegelapan. Jadi apa yang kita boleh faham dengan benda ni, magic baru yang diorang combine ni, yang diorang buat ni akan dapat digunakan berterusan. Dia macam loop. Darkness menghasilkan shadow, lepas tu shadow ni menghasilkan darkness ni balik. Lepas tu dia jadi shadow balik, jadi darkness balik. Dia berputar-putar macam roda. So maksudnya magic yang diorang buat ni dapat digunakan berterusan dan tak berhenti. Okey, seterusnya Nah dia keluar dari bayang-bayang tu dan dia muncul dalam mode Devil Union, Canis dan Phyllis.
So dalam serangan-serangan tu semua, kita boleh tengoklah bagaimana Lucifero ni dalam kesusahan. Jadi seterusnya Yami dia muncul di atas Lucifero melalui bayang-bayang yang dia masuk tadi, dan dia berjaya serang Lucifero dengan Dark Magic dan juga Shadow Magic yang dia salurkan pada pedang dia. So pada masa tu memang teruk jugalah Lucifero nak handle Yami dan Nah. Lagi susah daripada dia nak handle Mereoleona dan Yuno sebelum ni. Jadi bila Lucifero kena serang dengan Yami tadi, Devil Adramelech ni dia memang macam biasalah, tak ada buat apa, just duduk dekat situ jadi penonton. Baik, serangan Yami tadi sebenarnya telah pun berjaya mencederakan Lucifero, dan pada masa tu Lucifero ni memang bengang lah. Okey, dia memang agak marah, tapi walaupun dia bengang marah macam tu, kali ni dia tak bertindak macam sebelum ni, macam yang dia bengang dengan Asta tu. Kali ni Lucifero ni dia nampak macam lebih tenang dan dia dapat kawal lah perasaan dia. So kemudiannya Lucifero ni dia sebenarnya macam telah menerima hakikat yang manusia ni memang berpotensi untuk kalahkan dia. Jadi dekat situ kita boleh tengoklah bagaimana Lucifero dia mula berubah dan dia dah tak sama dengan sebelum ni. Mungkin ini adalah perubahan apabila dia dah akui yang hakikatnya dia boleh dikalahkan oleh manusia. Dan disebabkan benda itulah dia kata dia akan bunuh manusia ni tanpa gagal sedikit pun. Dan tak cukup dengan tu, dia akan bunuh juga ibu bapa diorang, adik-beradik diorang, kawan-kawan, even jiran diorang pun dia akan bunuh. Jadi tak kira siapa-siapa sekalipun, kalau engkau manusia, memang Lucifero ni akan bunuh. So pendek kata dia akan bunuh semua manusia yang ada. Jadi dekat sini Lucifero ni dia bagi ancaman lah kepada diorang ni semua. Jadinya Lucifero kali ni adalah Lucifero yang lebih bahaya sebab dia bersikap lebih rasional dari yang sebelum ni. Kalau sebelum ni dia nak target Asta je, orang lain yang serang dia, dia tak hirau sangat. So kali ni tak kira lah siapa sekalipun, tetap akan jadi sasaran Lucifero. Jadi seterusnya beralih kepada situasi Asta, which is pada masa tu Sekre ataupun Nero ni dia telah pun sealkan luka-luka ataupun cedera yang ada pada tubuh Asta. So dia macam boleh pulihkan Asta ni jugalah. Jadi dekat situ Asta dan Yuno ni dia bangkit balik dan diorang ni akan bersama-sama untuk serang Lucifero. Manakala Yami akan serang Lucifero bersama-sama dengan Nah lah. Jadi kita akan tengoklah bagaimana Asta dan Yuno akan tolong Yami dan Nah ni lawan Lucifero. Dan dekat situ juga kita boleh tengoklah bagaimana Lucifero dah pun berubah kepada rupa yang baru. Lucifero yang baru berbeza dengan yang sebelum ni. Tapi korang jangan ingat Lucifero yang baru ni dia dah berubah kepada 100% ataupun kemunculan dia yang dah sepenuhnya. Dia berubah kepada yang baru ni, aku rasa dia hanya gunakan sepenuhnya kekuatan 50% yang dia ada. Sebab dia belum lagi di tahap 100%. Dia belum muncul sepenuhnya lagi. Jadi dia hanya all out, dia hanya keluarkan sepenuhnya kekuatan dia pada tahap yang separuh ni je. So chapter kali ni berakhir dekat situ je lah, which is Lucifero ni dia sebenarnya dah fed up dengan manusia dan dia pun berubah menjadi Lucifero yang baru, yang lebih tenang dan lebih bahayalah dari sebelum ni. Jadi setakat ni je lah perkongsian aku pada chapter kali ni. So kita jumpa lagi di video yang akan datang. Sekian daripada aku. Assalamualaikum. Bye bye.